Apabila saya kongsikan maklumat tentang sistem pendidikan di Finland, bangunannya, bagaimana operasinya, gaji cikgu, buku teks dan isu-isu lain yang berkaitan, ia sama sekali tidak bermaksud kita hendak meniru, kerana meniru tidak terlintas langsung di dalam fikiran sesiapa pun untuk menjadi cara kita memanfaatkan apa yang kita nampak di tempat orang. Sebab kita sedia maklum bahawa apa-apa sahaja amalan yang dilakukan dalam pendidikan, dia tidak berlaku secara vacuum, tetapi di belakangnya itu ada budaya, ada masyarakat, ada adat, ada agama, kepercayaan, yang semua itu perlu diambil kira. Tapi saya tak nafikan jugalah bahawa berkemungkinan ada sahaja di kalangan mereka yang terbabit di dalam penggubalan dasar melihat sesuatu perkara yang menarik berlaku di sesebuah negara tetapi tidak melihatnya secara holistik, sama ada terlepas pandang ataupun tidak mengendahkannya. Sebagai contohnya, pentaksiran berasaskan bilik darjah. Pentaksiran berasaskan bilik darjah adalah perkara biasa di Finland. Tetapi kita sedia maklum, pentaksiran di bilik darjah itu adalah sesuatu yang juga wired, berkait rapat dengan macam-macam lagi benda lain yang berada di belakangnya, yang kalau benda-benda itu tidak ada, kita pula nak buat pentaksiran berasaskan bilik darjah itu memang jadi bencana lah. Contoh pertamanya, di Finland, guru-guru apabila membuat pentaksiran ke atas perkembangan anak murid mereka, pentaksiran itu langsung tidak ada sebarang kepentingan yang boleh mempengaruhi pertimbangan cikgu berkenaan. Maksudnya, cikgu tu tak ada apa-apa tekanan untuk nak impress sesiapa. Pengetua kata data kena bagus, sekolah kita kena bagus, sebab kalau tak bagus nanti tak dapat peruntukan ke apa dan sebagainya. All those kinds of things memang tak wujud. Maka sebab itulah pentaksiran berasaskan bilik darjah ni bukan hanya dilakukan untuk pembelajaran ataupun peperiksaan yang berbentuk rutin, tetapi diguna pakai untuk perkara-perkara besar yang bersifat nasional. Contohnya, budak-budak habis sekolah, pengalaman sekolah mereka daripada grade 1, hujungnya ialah grade 9. Bila mereka habis grade 9, maknanya tamatlah alam persekolahan. Selepas itu, mereka akan memohon untuk masuk sama ada ke Lukio High School ataupun ke sekolah vocational. Bergantunglah kepada pilihan masing-masing. Jadi, high school ni ada yang terbuka begitu saja, ada yang mempunyai pengkhususan tertentu. Justru kalau nak masuk ke sekolah berkenaan, pelajar-pelajar ni kena mencapai orang kata poin tertentu untuk melayakkan mereka memohon masuk ke sekolah tersebut. Jadi bekalan untuk budak-budak ni nak apply masuk ke high school itu adalah berasaskan kepada keputusan akhir peperiksaan grade 9 mereka yang sifatnya lebih kurang macam SPM. Sebab SPM tu bukannya untuk masuk universiti kan. SPM yang masuk universiti ni adalah matrikulasi ataupun STPM. So, keputusan yang digunakan oleh pelajar-pelajar ni untuk apply masuk ke Lukio adalah keputusan peperiksaan mereka yang dilakukan oleh cikgu mereka di sekolah. So, kalau orang fikirkan, ada je kebarangkalian benda ni bias ke, betul ke? Sebab benda ni tidak diselaraskan, dia tidak standardized dan tidak dilaporkan kepada pusat lembaga peperiksaan Finland ke apa ke, those kind of things. Memang betul-betul berdasarkan kepada apa yang cikgu berikan di sekolah masing-masing. Kenapa benda tu boleh dibuat? Kerana cikgu dipercayai. Cikgu dipercayai pentaksiran mereka tidak perlu dipantau, dilaporkan, dianalisis untuk mengkaji naik turun ke apa. Memang ada pihak yang melakukan penyelidikan sekali-sekala, tapi tujuannya bukan untuk mengenakan implikasi perkara itu kepada cikgu, pengetua atau sekolah, tetapi untuk penambahbaikan di peringkat kerajaan. Jadi data-data itu dibaca untuk tujuan berkenaan. Oleh yang demikian, pentaksiran berdasarkan bilik darjah ni dia tak adalah cikgu-cikgu pening kepala nak kena masukkan ke dalam sistem. Kemudian implikasi kalau data sebenar dimasukkan, budak-budak tak lulus, maka cikgu akan dipersoalkan kenapa budak-budak keputusan tak memberansangkan, memalukan sekolah ke apa. Semua perkara itu tidak berlaku. Jadi ini adalah satu daripada isu
yang menunjukkan bagaimana bencana boleh berlaku sekiranya kita nampak sesuatu amalan di negara tertentu, kita rasa benda tu bagus, organik, mencerminkan kemajuan dalam pendidikan, tapi kita tak nampak mekanisme di belakang tu. Itulah sebabnya dalam satu dua kumpulan yang saya sempat mengiring bersama pergi melawat sekolah tu dalam nada separuh serius separuh bergurau, saya usik lah, maknanya tetamu-tetamu daripada Malaysia ni, saya kata bila nampak benda-benda macam ni, jangan hanya fikir nak ubah cikgu, nak ubah bilik darjah, tapi kena ubah pentadbiran, kena ubah cara orang atasan berfikir, kementerian, jemaah nazir, PPD, JPN. Ketika saya bawa satu kumpulan untuk mendengar pembentangan yang dilakukan oleh seorang pakar di dalam pendidikan awal kanak-kanak dekat Finland, saya ingat lagi pada masa tersebut, bila soal penaziran ditimbulkan, yang suka timbulkan penaziran ni dalam tetamu-tetamu yang saya ada sempat ikuti, satu daripada US, daripada Malaysia dan juga daripada India. 3 negara ni yang suka tanya tentang measurement. Kalau tak measure, macam mana nak tentukan berkesan ataupun tidak. Jadi pensyarah berkenaan ada sebutkan, dia kata berapa ramai cikgu yang tak boleh dipercayai ni. Kalau cikgu yang bermasalah, cikgu yang ponting, memang ada. Kalaulah mereka itu katakanlah 20%, maka kenalah ada mekanisme hanya untuk beri fokus kepada 20% yang bermasalah ni. Jangan kerana 20% yang bermasalah, maka kita bebankan 80% cikgu lain yang buat kerja elok ni tadi. Dengan semua orang kena dipantau, kena dilaporkan, kena direkodkan, kena didokumentkan, sehingga mensia-siakan tenaga yang guru-guru itu ada, malah membebankan mereka. Tu tak campur lagi lah internet connection lemah, server daripada orang kata kerajaan pusat nak key in data pun macam-macam isu. Jadi benda-benda ni kena timbulkan, disebutkan begitu. Kena ada mekanisme yang adil untuk mengimbangkan di antara 80% yang buat kerja dengan 20% yang bermasalah ni tadi. Pada masa yang sama juga, saya teringat kepada satu pertanyaan yang ada ditimbulkan oleh seorang guru. Saya tak ingat daripada US ke daripada Malaysia yang saya temankan. Dia tanya, dia kata, how do you measure sukses ataupun tidaknya benda yang you buat ni dekat sekolah? Jadi jawapan yang pengetua tu bagi, dia kata, kenapa you nak measure? Kita kena percaya kepada proses. Kalau you buat satu-satu kerja tu berasaskan ilmu yang betul, cikgu menerima latihan yang baik, mereka diberikan kepercayaan dan tidak diganggu untuk buat kerja berdasarkan apa yang mereka tahu, kita kena percayalah kepada proses tu. Kenapa sentiasa nak measure? Jadi, itu adalah satu daripada perkara yang selalu tetamu susah nak make sense kenapa Finland buat macam ni. Berbalik kepada poin asal yang saya sebutkan di awal perbincangan kita, bila kita nampak perkara-perkara menarik yang terjadi di negara-negara tertentu, kita bukan bermaksud untuk meniru, tetapi untuk mencabar kita berfikir, untuk kita mengkritik supaya kita jangan mudah-mudah mengatakan bahawa oh ini bagus, jom kita buatlah macam ni, kita try buat macam ni, satu. Ataupun yang keduanya, oh, negara tu bolehlah buat macam tu, kita ni begini-begini. Perkara tu cakap kosong. Kalau saya boleh bandingkan satu isu yang pernah berlaku di Singapura. Apabila Presiden China datang ke Singapura di zaman Lee Kuan Yew, dan bila dia nampak kemajuan Singapura begitu hebat, dia kata, how I wish, lebih kuranglah terjemahannya, dia kata how I wish China ni boleh buat macam ni, tapi China ni besar, Singapura ni kecil. Jadi Lee Kuan Yew cabar Presiden China tu, dia kata orang yang menjayakan pembangunan di Singapura ni adalah pekerja-pekerja yang juga asalnya daripada bandar A, bandar B, bandar C yang berada di China. Jangan fikir negara, tetapi cuba mulakan dengan bandar-bandar. Dia cabar Presiden China untuk buat apa yang Singapura buat. So itu antara benda yang dilakukan oleh China. Dia tidaklah ubah seluruh negara dia, tetapi sebab itu dalam PISA pun dia bukan ditaksir berdasarkan kepada negara China, tetapi Shanghai, Beijing, Xi'an dan juga bandar-bandar utama lain yang ada di negara tersebut. Jadi
hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Jangan kita berikan alasan. Kita kata, oh Finland bolehlah penduduknya 5 juta saja, kita 30 juta. Tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Oh Finland bolehlah, maknanya Finland tu semua orang sama je. Kita ni berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang budaya. Awak masuk betul-betul tengok. Betulkah Finland itu satu bangsa saja? Adakah isu perbezaan bahasa, perbezaan agama, perbezaan bangsa tidak terjadi, dan bagaimana mereka mengaturnya? Dalam Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara, dalam salah satu daripada mesyuarat, saya bentangkan untuk menyokong kerja yang dibuat oleh Dr. Madeline Berma, iaitu berkenaan dengan polisi kerajaan Finland berkaitan dengan pendidikan kaum Sami. Kaum Sami ni adalah kaum pribumi, penduduk asal Finland, dan jumlah mereka tu kecil, hanya ada berapa ribu orang je orang Sami dekat Finland. Tetapi bahasa kaum Sami diwartakan sebagai satu daripada bahasa rasmi negara Finland, walaupun penuturnya hanya beberapa ribu orang saja. Dan penduduk kaum Sami mendapat hak untuk mereka menerima pendidikan di dalam bahasa ibunda mereka, walaupun mereka tu hanya berapa ribu orang saja. Saya juga ada satu pengalaman mengajar sekolah yang ada ramai pelajar kaum Sami ketika saya pergi ke Ivalo di utara Finland, dan sempat berbincang sedikit tentang perkara ini. Langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan Finland untuk memastikan hak asasi penduduk asal peribuminya mendapat pendidikan di dalam bahasa ibunda dan mengekalkan budaya mereka. Walaupun cikgu-cikgu yang berbangsa Sami ni adalah sebut pada saya, dia kata ini adalah sebahagian daripada cara kerajaan Finland sekarang memohon maaf daripada kesalahan yang mereka lakukan dahulu kala apabila mereka cuba memfinishkan kaum Sami melalui pembelajaran standard yang dikenakan ke atas mereka pada suatu ketika. Jadi berbalik kepada perbincangan asal kita ni tadi, kita tidak sama sekali berfikir bahawa kita nak tiru bulat-bulat apa yang kita nampak di sebuah negara. Sebaliknya, kita ingin meningkatkan critical thinking kita dan memerhatikan bagaimana sesuatu yang kita jumpa dalam buku, dalam penyelidikan, dalam sejarah, ia bukan nostalgia silam, tapi benda tu boleh dibuat. Dan itulah antara perkara yang saya juga rasa ghalat, sebab banyak perkara yang saya jumpa dalam teguran, nasihat, amalan yang disampaikan oleh ilmuan-ilmuan Islam pada suatu ketika dahulu, Finland boleh buat. Antaranya, rehat 15 minit aktiviti bebas di antara dua kelas pembelajaran, strategi cikgu untuk mengelakkan daripada kebosanan, social emotional learning, memberikan perhatian kepada emosi dan juga sosial pelajar-pelajar. Kat mana saya jumpa benda ni? Memang saya jumpa dalam kajian-kajian terkini sains pembelajaran, tapi benda yang sama didemonstrasikan oleh Nabi SAW, ditegur oleh Imam Al-Ghazali, diberikan saranan oleh Zarnuji, oleh Ibnu Jama'ah. Dah boleh bahasa Arab serba sedikit, gunakanlah bahasa Arab tu untuk korek karya-karya ilmuwan silam, untuk tengok bagaimana operasi sekolah. Sebab saya tidak subscribe kepada idea-idea romantik pendidikan Islam silam. Al-Ghazali, Ibnu Sina, kita nak melahirkan Al-Farabi, semua benda tu nonsense bila diterjemahkan dalam bentuk apa yang kita buat dekat sekolah. Itu adalah tokoh-tokoh, golongan-golongan genius. Tapi bagaimana dengan pendidikan masyarakat awam? Orang ramai yang kita tak kenal namanya dalam sejarah. Adakah mereka juga seperti Imam Al-Ghazali? Adakah mereka juga seperti Ibn Sina dan Al-Farabi? Nak mendapat jawapan kepada pertanyaan tersebut, kita kena banyak membaca, mengorek, mengkaji supaya kita dapat gambaran yang jelas. Dan kita akan nampak bagaimana ulama'-ulama' terdahulu bincang perkara-perkara yang berkaitan dengan polisi, dasar, pendekatan, gaji cikgu, upah, apakah level yang boleh guru lakukan ke atas para pelajar dengan kebenaran, tanpa kebenaran ibu bapa. Kalau cikgu pergi kenduri, kalau cikgu pergi majlis perkebumian jenazah, bolehkah dia ambil upah untuk mengajar pada hari tersebut? Apa polisi untuk cuti emergency? Semua benda tu ada dalam karya-karya ilmuwan silam. Dan bila saya jumpa, isu-isunya bukan untuk bernostalgia, tetapi saya lihat ianya boleh dibuat bila mana ada keinginan dan kesungguhan
untuk melakukannya. Unfortunately bukan di negara umat Islam, tetapi di sebuah negara yang amat jauh daripada Allah Subhanahu Taala, Al-Quran, Rasulullah SAW, sunnah baginda, di sebuah negara bernama Finland. Sempurna ke Finland? Tak sempurna. Banyak masalah, banyak kekurangan. Dan anak-anak kami juga apabila berpeluang 4 tahun bersekolah di Finland, adakah mereka telah menjadi insan yang berjaya, sempurna, terbentuk? Saya rasa soalan tu salah untuk ditanya. Kerana pendidikan hanya satu daripada faktor yang mempengaruhi perkembangan anak kita. Selebih daripadanya, persekitaran, ibu bapa dan macam-macam isu lagi, malah anak-anak. Sebab kita bukan engineer ke atas anak-anak kita. Kita adalah quote-unquote gembala. Sebab bila kita fikir kita engineer, seolah-olah kita ni design anak-anak kita dan mereka kena jadi macam yang kita rangkakan dan operasikan dia. Tapi tak. Anak-anak tu juga berkembang sebagai individu manusia. Ibu bapa ada pengaruh, ada tanggungjawab untuk mendidik, membentuk dan mengawal mereka, tetapi mereka juga memprosesnya sendiri dan berkembang jadi macam-macam. Apa yang pastinya ialah 4 tahun mereka bersekolah di Finland, stres mereka tentang pembelajaran, tension mereka dengan masalah cikgu yang mempertikaikan ketidakupayaan mereka dalam subjek tertentu, tekanan belajar yang membebankan, belajar benda yang tidak menyeronokkan. Benda-benda itu dapatlah diatasi serba sedikitnya. Tapi adakah anak-anak kami telah berjaya? Perjalanannya masih panjang. Kalau mereka teruk sekarang, kalau mereka ada perangai masalah sekarang pun, apa yang saya pegang ialah benda itu insya-Allah sementara. Kita beri peluang untuk mereka belajar, betulkan balik. Ke depan nanti mereka akan perbaiki diri mereka. Jadi tak adalah saya nak perincikan dekat social media, kerana kalau saya perincikan, oh anak saya sekarang ni macam ni, buat macam ni, dia akan jadi kekal. Anak dah berubah, anak dah bertaubat, anak dah jadi lebih baik. Tapi benda yang kita pernah cerita beberapa tahun lepas masih berada di media sosial dan orang membina tanggapan yang salah. Dan apa yang orang fikir pun sebenarnya tak penting pun kan untuk anak-anak kita, anak-anak kita lah. Jadi begitulah di antara perkara yang ingin saya kongsikan untuk kita fikirkan bersama-sama bahawa Malaysia, masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan bukan benda baru. Dan kalau kita berikan alasan, oh benda ni 30 tahun sudah pun orang dah pertikaikan. Contohnya masalah beg berat, kurikulum yang membebankan. Itu bukan bermaksud ini masalah biasa, ini perkara yang normal sebab dulu lagi orang dah komplain, so tak payahlah nak komplain. Sebenarnya itu menunjukkan kelemahan sistem kita, kelemahan negara kita. Dah 30 tahun pun masih tak selesai. Dah 30 tahun pun masih lagi masalah yang sama. So fikirkanlah betul-betul kenapa benda tu terjadi. 30 tahun, berapa generasi pelajar yang terlepas daripada sesuatu yang lebih baik. Mungkin ada orang kata, tapi anak-anak okey je, yang tu jadi menteri, yang ini jadi orang politik yang berjaya, jadi engineer, jadi doktor. Betul lah. Ada banyak faktor lain lagi yang mempengaruhi kejayaan seseorang. Tapi awak tanyalah sendiri, Malaysia pada tahun 2022 ni, profesional, engineer, orang-orang yang dikatakan berjaya, bagaimanakah pula sosialnya, kesopanan dan kesusilaan, akhlak, budi bahasa, korupsi yang dibuat oleh orang-orang dewasa? Kalau kita bengang dengan kenapalah teruk sangat Malaysia sekarang ni, macam-macam kepincangan yang berlaku, memalukan negara. Siapa yang buat benda ni? Orang-orang dewasa yang lahir daripada sistem pendidikan yang telah dikritik 30 tahun, 40 tahun lepas. Jadi kalaulah kita kata pendidikan 30 tahun lepas okey saja dan sekarang ni kita pening kepala dengan perangai orang dewasa, apa yang menanti kita untuk 30 tahun akan datang? Dengan budak-budak yang sedang berdepan dengan sistem pendidikan yang makin lama makin teruk pada hari ini. Jadi pertimbangkanlah perkara-perkara ini. Ada setengah-setengah orang baca, mengkaji tentang pendidikan kerana itu adalah kerjaya dia, kerana itu adalah bidang dia dalam dunia akademik. Dan masing-masing ada peranan masing-masing. Cuma untuk saya mengkaji tentang pendidikan bukan untuk hal-hal berkenaan, tapi saya nak tahu apakah yang agama saya tuntut kepada sebuah sistem pendidikan, dan apa yang termampu dilakukan hanyalah lebih kurang dalam 3-4 option yang saya ada. Pertama, kami perbaiki model kami di Khalifah Model School Primary dan Khalifah Model School Secondary.
benda-benda yang saya sebutkan tadi sebahagiannya kita lakukan di sekolah berkenaan. Kita cari jalan agar apa yang kita buat di sekolah ini dapat terus disemak daripada semasa ke semasa. Kita tulis, kita cerita mengenainya supaya sekolah-sekolah lain kalau ada yang berminat juga boleh melakukan perkara yang sama, dan kita ada menyediakan training untuk memindahkan kepakaran ke pengalaman kita ke untuk dikongsi dengan cikgu-cikgu dan juga pentadbir daripada sekolah lain, khususnya sekolah swasta. Kemudian yang kedua, pembabitkan kita dalam jemputan-jemputan yang diterima buat masa ini antaranya adalah daripada Uni Razak yang menjadikan Yayasan Pendidikan Khalifah sebagai rakan industri. Maka kami bersama dengan Uni Razak untuk mengisi program postgraduate diploma pendidikan, menyampaikan benda-benda yang kami lakukan di sekolah kami untuk manfaat guru-guru yang mendaftar di dalam program tersebut. Dan ini sangat bagus untuk kami juga kerana dia mengukuhkan latar belakang teori dan juga rujukan akademik untuk menyokong sambil mengkritik benda-benda yang kita amalkan di sekolah, yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya tuliskan dari semasa ke semasa hal-hal ini untuk memperkasakan ibu bapa dan juga guru-guru yang berkemahuan untuk cuba melakukan perubahan walaupun dalam pelbagai limitasi yang ada. Dan yang keempatnya adalah untuk saya cuba aplikasikan dalam keluarga kami sendiri, yang bagi saya adalah merupakan segmen paling mencabar dalam kehidupan saya, kerana kita boleh berkeinginan untuk mengubah dunia, mengubah negara, tapi yang Allah amanahkan kepada kita adalah keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaatnya daripada apa yang saya kongsikan ini. InsyaAllah kita jumpa dalam perkongsian yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.